Kemudian saya pernah masuk bahagian halal. UKM ni dulu kan dia ada halal fakulti ke apa kita panggil halal, fakulti halal ataupun banyak kerap juga turun guna bahagian sana tu yang ada hotel tu kan. Ya, Puri Pujangga menginap situ, lepas tu program dengan bahagian fakulti ke apa halal di sini dengan researcher dan sebagainya. Selalu juga kita join program dan sebagainya. Alhamdulillah. Dah mula ke? Oh, dah mula. Okey, ni kita ada buat live sikit di di page, bukan buat di audio kuliah ke dekat mana, tapi di page. Boleh follow saya Ustazah Azmah Harun page, sebab mula-mula pincang juga sebab kesihatan kurang baik, jadi nak live ke tidak. Tapi insya-Allah mungkin adalah ilmu yang kita nak kongsi bab istiqamah ni. Baiklah, alhamdulillah. Puan-puan sekalian, istiqamah datang kerja berapa tahun dah? Hari-hari bangun tidur, hari-hari kelang kabut, daripada anak kecil sampai anak dah besar. Daripada kerja dulu tahun pertama sampai dah berapa tahun dah kerja? Ada 20 tahun, ada 30 tahun kan? Istiqamah datang kerja. Ikhlas ke tak ikhlas datang kerja? InsyaAllah. Ada juga waktunya tak berapa ikhlas kan? Maksudnya sebahagian waktunya bukan maksud ikhlas, kita tak guna perkataan ikhlas lah. Ada keadaan yang kita datang kerja bukan dengan happy, dengan stres. Ada kita datang kerja dengan rasa berat, tak ada perasaan nak datang kerja. Perasaan nak berhenti kerja lagi kuat. Dia ulang-ulang nak berhenti, tak berhenti juga kan. Nak ulang-ulang nak pencen awal, tak pencen juga. Contoh, kita selalu akan ada halangan, ujian, cabaran tu, tetapi kita tetap istiqamah datang kerja. Apa yang menyebabkan kita istiqamah datang kerja setiap hari? Walaupun kadang tak happy pun, pergi sebab terpaksa, amanah sebab tugas. Kebetulan ada konflik dengan bos, ada konflik dengan rakan sekerja, rasa tak dihargai, dah hilang motivasi untuk kerja. Macam-macam ujian kan bila kita orang bekerja. Saya hampir 10 tahun dah saya bekerja sebagai kalangan awam. Dan tahun 2017 saya berhenti. Tapi ketika saya berhenti kerja hujung tahun 2017 tu, memang bila orang tanya kenapa Ustazah berhenti kerja, masa tu ada dua faktor. Faktor penolak, faktor penarik. Tapi bila saya buat istikharah, saya minta petunjuk daripada Allah, saya kuatkan faktor penarik untuk saya berhenti kerja. Maksudnya faktor penolak, kadang-kadang orang berhenti kerana faktor penolak, stres, sekian masalah. Tapi faktor penarik untuk saya berhenti kerja bukan maksudnya berhenti untuk melakukan tugas sebagai manusia kan, cuma beralih saja, bertukar saja. Sebab kecintaan saya, kecenderungan saya lebih kepada mengajar. Biasanya kuliah berkala, guna kitab dan sebagainya. Lepas tu ceramah dan sebagainya. Bila kita terikat dengan satu institusi, kita memang ada banyak halangan. Jadi kedua-duanya adalah satu tanggungjawab yang berat. Tetapi bila kita fikirkan faktor penarik, maka kita lebih kuat. Lebih kuat untuk melakukan perubahan. Saya baca kata-kata Prof. Dr. Hamka kan. Ketika itu saya baca kitab Falsafah Hidup. Dia bukan kitab, buku tulisan dia. Dia kata ramai mana orang terpenjara dalam sangka yang dibuatnya sendiri. Maksudnya terpenjara dalam sangka yang dia buat. Bila dia yang buat sangka tu, kita ada kunci dia, betul kan? Kerana tidak berani untuk buat perubahan. Kemudian ada tulisan dia, ramai tempatnya adalah di dalam masyarakat, tapi dia terpenjara di kantor, di pejabat. Saya rasa macam dia tujukan pada saya. Ketika tu saya dah mula ceramah, mengajar, jemputan apa semua. Tapi tahu terhad, terbatas sebab tugasan amanah hakiki kerja kan. Jadi akhirnya subhanallah ada kekuatan, suami pun menyokong, ayah terutamanya pun menyokong. Jadi akhirnya saya memulakan kerjaya tu sebagai penceramah bebas bermula hujung tahun 2017. Sebab itu kadang orang tengok, kenapa Ustazah ni tiba-tiba je muncul ni kan. Sebab baru kita berhenti, baru sejak juga bermula untuk fokus. Jadi sebelum itu kita istiqamah lah. Sakit ke, tak larat ke, penat ke, stres ke, semua ada di mana-mana stres.
Tapi faktor kita boleh istiqamah kerja 20 tahun, 30 tahun, antara faktornya apa? Siapa yang boleh share? Ya, sebab amanah, sebab tanggungjawab. Betul kan? Sebab kalau kita tak datang kerja, siapa nak buat kerja kita? Dan kita faham kalau kita tak datang, kerja tu akan tergedala, akan efek ramai orang. Betul kan? Kita ada janji dalam kerja kita, kita terikat dengan aku janji. Betul. Yang pertama sebab amanah dan tanggungjawab. Okey, kalau bos kata datang kerja ya tapi tak ada gaji bulan ni, datang tak? Sebab semata-mata tanggungjawab. Agak-agak datang tak? Kita mengalami masalah kewangan, siapa yang datang, terima kasih tapi bulan ni tak boleh dibayar gaji, tak datang pun tak apa, tanggungjawab ada. Agak-agak datang tak? Taklah kot, kalau saya pun tak datang kot. Sebab semua kos kan, minyak apa, baik duduk kat rumah, tunggu bulan depan dah stabil, ada gaji baru datang. Tapi bukan bermaksud kita tak ikhlas. Bukan bermaksud kita datang kerja hari ini tak ikhlas kerana gaji, tak. Sebab apa? Dalam kita nak istiqamah, Allah pun janjikan ganjaran. Betul tak? Bila zikir hadis Nabi SAW, Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Dengan kita zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah bagi ganjaran yang sangat melampau, sangat hebat. Mudah je nak sebut. Tapi Allah janjikan apa? Pahala ganjaran memenuhi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Manusia tak pernah sampai ke langit yang pertama sekalipun. Tak tahu besar luas macam mana. Sikit saja amalan tapi Allah janjikan ganjaran yang sangat tinggi. Allah nak suruh kita istiqamah. Itu pun tak kuat nak istiqamah. Subuh tadi mungkin ada dengan kita yang tak zikir pun Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Sebab amalan tu nampak ringan, nampak mudah, tapi dia sangat sukar untuk istiqamah. Sebab itu kita sebenarnya sedang berlawan dengan makhluk yang paling istiqamah. Makhluk apa nama dia? Ada dua makhluk Allah yang sangat istiqamah. Betul, setan. Sebut setan baru rasa setan. Kalau syaitan, tak rasa sangat kan? Setan. Bila sebut setan tu rasa kesetanan tu. Kan? Setan, iblis. Lepas tu makhluk yang kedua nafsu. Memang dua makhluk Allah ini adalah sangat istiqamah, mesti menyuruh keburukan dan melemahkan kita dalam buat perkara yang amal soleh. Syaitan daripada janji dia dengan Allah, daripada penciptaan Nabi Adam, start daripada suruh sujud, suruh sujud bukan sembah, itu berbeza. Sujud hanyalah pergerakan sujud, tapi kalau sembah hanya Allah saja untuk disembah. Jadi bila suruh, lalu apa jawapan syaitan? Syaitan kata sesungguhnya aku minanar, dan Nabi Adam itu min turab, daripada tanah. Ada rasa sombong dalam hati iblis, syaitan. Dan kita tahu syaitan ni adalah salah satu dari kalangan jin, bukan daripada kalangan malaikat ya. Malaikat min nur, maksudnya minan nur, daripada cahaya. Syaitan diciptakan daripada api, iblis. Tapi di kalangan jin, antara jin yang terawal, yang sangat taat, yang sangat patuh, berada di syurga Allah, yang sangat kuat ibadah. Sebab kita tahu kalau baca surah Al-Jin, jin ada di kalangan yang soleh, di kalangan yang beriman. Jin pun ada jin Islam dan sebagainya. Jadi syaitan adalah di kalangan jin kafir sekarang. Maksudnya setelah peristiwa diminta untuk sujud. Sebab itu manusia yang menghalang dia untuk taat kepada perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, sebab ada kesombongan dalam hati. Kita kadang boleh berlaku sombong sebagai seorang ibu terhadap anak. Walaupun kita tahu kita salah, tapi sebab ada sombong kan, kita tak ngaku kita salah. Kita akan counter balik sampai budak tu minta maaf. Mak lagi tahu, mak ni. Ada sikit sombong, kedudukan sebagai ibu, kedudukan kita lebih tinggi pelajaran, ilmu, pengalaman dan sebagainya. Sombong ni ada pada semua orang. Tetapi kesombongan yang paling dahsyat adalah sombong dengan Allah. Apabila perintah Allah kita tak taat, larangan Allah kita tak tinggal. Ini sombong yang sebesar-besarnya. Jadi sebab itu yang menghalang manusia untuk dapat hidayah ataupun nak berubah adalah sifat sombong dengan Allah, bukan dengan manusia.
Dengan manusia is okay lagi kita sombong, kadang kita betulkan balik. Tapi bila kita sombong dengan Allah, hidayah akan terhalang. Tapi nak sebut tadi ciri-ciri syaitan ni, start daripada tu lah syaitan pun mulakan. Dia minta, ya Allah tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Sebab itu bagi mereka yang dibuka hijab, ada kisah daripada wali Allah ataupun para ulama, apabila dibuka hijab mata untuk melihat keadaan syaitan, melihat keadaan iblis ni, rupa dia sangat menakutkan dan menggerunkan. Seolahnya mata dia tu macam jatuh sampai ke bawah dah. Sebab apa? Sebab ketuaan. Dia tak mati tapi dia menua. Pipi luruh sampai ke bawah semua, dia menua sampailah kiamat. Dan dia janji dengan Allah akan menyesatkan seramai mungkin manusia untuk bersama-sama menjadi bahan bakar api neraka. Daripada Nabi Adam lagi, dia ada profil yang banyak tentang manusia. Kalau yang ni lemah tang suami, dia uji tang suami je. Yang ni lemah tang anak, kalau bab anak dia kalah, anak minta apa walaupun tak menepati syariat, syarak, dia akan ikut. Yang ni lemah tang bos dia, dia ikut je. Contohlah kalau bos marah, dia terus. Maksudnya syaitan dah tahu, dah ada profil banyak, dah ada banyak file dah. Dia mahir sangat dah tentang bab kita ni, bab manusia ni. Ni lemah tang makanan ni, dia takkan boleh ni puasa sunat 6 Syawal ni. Contohlah, memang dia goda pasal makanan je. Dia ni lemah tang pujian ni. Jadi jumpa selalu orang yang suka muji dan dia memang nak je dipuji. Dia pakai pakaian untuk dipuji, dia bercakap untuk dipuji, dia buat sesuatu untuk dipuji. Kalau tak dipuji, dia tak ada motivasi untuk bekerja. Maksudnya syaitan dah kenal dah kelemahan manusia, dan dia akan attack kelemahan tu saja. Orang yang kuat ibadah, dia bukan bisik supaya jangan solat, jangan puasa, jangan baca Quran, tak. Dia tahu orang ni dah kuat ibadah, dia tak cakap jangan-jangan, tak. Tetapi syaitan guna kaedah lain dah, bagaimana selepas dibuat ibadah, bisik untuk rasa riak, untuk rasa ujub dengan ibadah dia. Akhirnya dia duk tanya orang, dah puasa 6 belum? Duk sibuk tanya soalan tu kan. Belum lagi, tak start pun lagi. Hari-hari ada jamuan raya. Tak start lagi, saya dah habis dah. Ya Allah, dia habis puasa sunat 6, Masya Allah, itu sangat bagus. Itu sangat tinggi nilainya. Sampai hadis Nabi kata, barang siapa yang berpuasa 6 Syawal kan, puasa 6 hari di bulan Syawal umpama puasa 1 tahun. Tetapi sekiranya, rupanya setelah dia berjaya puasa 6 itu, dia bangga, dia riak, dia ujub, takut tak dipandang langsung. Sebab itu ada hadis Nabi gambaran manusia yang bila di akhirat kelak dia bawa pahala amal ibadah sebesar gunung, tetapi bertukar jadi habuk saja. Maksudnya tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan ini makhluk yang sangat teliti, yang sangat bijak, dan dia berusaha keras. Matlamat dia satu saja, untuk menipu daya, menyesatkan seramai mungkin manusia untuk menjadi bahan bakar dalam api neraka. Sebab kita tahu dalam Al-Quran Allah sebut bahan bakar api neraka hanya 2, batu dan juga manusia. Kalau kat dunia ni bahan bakar nak bagi marak api, batu, kayu lah, kertas. Tapi menjadi maraknya api neraka Allah adalah dengan manusia dan juga batu. Jadi kita sedang berlawan dengan makhluk yang sangat istiqamah, tanpa henti, bisik, bukan sekejap. Sebab itu bila kita baca surah An-Nas, saya minta izin duduk pula ya. Jadi Ustazah Atikah mungkin boleh kursi duduk sini kan. Kejap nak tunggu ni. Subhanallah. Jadi boleh ya kan? Walaupun sama ni. Okey. Sebab itu bila kita baca surah An-Nas, Masya Allah, semalam saya pergi ke sebuah sekolah di Shah Alam kan. Bila saya nak balik tu, on the way nak balik pergi kat kereta, kemudian datanglah seorang guru perempuan. Dia datang, dia kejar, dia nampak saya jalan perlahan sebab 4 jam semalam tu dengan pelajar pun ramai. Saya pula masa ceramah saya memang macam tu, semangat, berdiri, tekan suara, penuh pelajar ni dalam dewan kan. Lepas tu baru rasa efek dia sebab perut dah membesar kan. Mulalah tak boleh nak melangkah, sakit. Lepas tu dia kejar, dia berjayalah kejar sebab saya jalan perlahan.
Ustazah, saya perlu sangat nasihat Ustazah. Dia dah menangis-nangis dah. Saya ni dalam kepala saya, biasanya orang kejar saya masalah rumah tangga. Sebab dia orang tahu saya ex-perunding cara rumah tangga, kaunselor, marriage counselor kan. Lepas tu dia pun kata, Ustazah saya pegang, saya sakit ni, saya kata. Tak apa, saya pegang beg Ustazah. Saya tak boleh nak berdiri ni. Ustazah saya sangat perlu. Dia dah mula menangis. Lepas tu dia buat pengakuan, Ustazah saya dah lama tak semayang. Saya dah lama tak solat Ustazah. Lepas tu saya bila dengar tu kan, terus saya rasa macam lembek. Sebab nampak orangnya memang baik. Memang orangnya baik, bukan nampak saja orangnya baik. Ustazah saya tak boleh solat. Kalau saya solat saya akan sakit, saya akan terlentang. Saya tak boleh buat kerja. Kalau saya solat nanti saya terus collapse. Saya tak boleh nak datang sekolah. Nanti anak-anak, suami saya apa semua. Saya kata kenapa? Ada masalah macam ni? Dia sehat saja. Dia kata dulu masa belajar universiti saya dah mula sakit ni. Kemudian lepas kahwin sekejap saya okey sebab saya ada imam. Suami saya tak pernah tinggal solat. Tapi lama-lama dia datang balik penyakit. Penyakit apa? Kalau kita nak faham, penyakit was-was. Yang mana bila dia buang air kecil, tempoh yang sangat lama, bersih, ambil wuduk pun lama. Lepas tu bila nak angkat takbir pun payah. Bila angkat takbir, tak boleh nak semayang. Dia kata bisikan tu sangat kuat sampailah kalau dia semayang, lepas tu dia akan sakit, dia akan terlentang, dia tak boleh bangun. Maksudnya selepas semayang dia akan fikir pula sah ke tak sah, dia akan ulang semayang banyak kali. Kemudian sampai ketika dah berapa lama dah Ustazah, dah berapa tahun sejak anak berapa sampai sekarang saya tak semayang. Kau nak bincang pasal hukum itu isu lain. Tapi saya nak bagi tahu klien saya banyak beberapa kes sebab penyakit was-was ni. Sebab kita nak cerita pasal tipu daya syaitan ni. Sebab surah An-Nas cerita tentang ada kalimah was-was. Ada beberapa klien yang sampai sakit jiwa, tekanan mental gila. Sebab bermula daripada was-was sahaja. Terus hilang kewarasan akal. Sebab apa? Dia tak boleh ni terima tetamu rumah, tak boleh. Kalau ada orang datang je daripada luar, dia akan basuh semua rumah dia. Dia rasa orang bawa kotoran dalam rumah. Dia akan selalu berulang balik alik tandas, keluar daripada tandas ambil wuduk. Kalau ada air menitik je, dia akan ulang balik mandi apa semua. Sebab dia rasa bila air menitik, ada kotoran yang percik balik ke badan dia. Sangat susah. Saya belajar dulu masa duduk di asrama, saya ingat macam mana ada pelajar yang sakit was-was, dia basuh kain berjam-jam pada 2-3 helai je. Dia basuh, dia perah, dia letak perlahan-lahan, lepas tu dia bawa, dia rasa macam air tu menitik, kena balik kain, dia pergi basuh balik. Bila jemur, seolahnya dia kena tunggu sebab takut kalau jatuh ke apa. Masya Allah, memang kesian. Ada kawan yang ambil wuduk ulang sampai 10 kali, 20 kali sebab dia rasa wuduk tu tak sah. Nak semayang je dia rasa, macam tak kena lah. Walaupun dah berapa kali dia basuh. Jadi subhanallah, bukan mudah. Kita yang tak ada masalah ni mungkin kita rasa benda tu simple sahaja. Tapi ada orang sampai dia kata, saya dah rasa macam saya dah orang gila Ustazah. Sian suami saya orang baik, dia jaga solat. Suami saya dah tak tahu nak buat apa, dah pergi berubat sana sini. Mari kita cuba memahami surah An-Nas yang kita selalu baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhan Rabbin nas, pentadbir manusia ataupun Tuhan manusia. Bila turun dua surah ini, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, wahai sahabatku, tidak ada surah yang lebih baik daripada dua surah ini yang Nabi sebutkan sebagai surah Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain. Jadi tajuk kita hari ini tentang bab istiqamah. Siapa yang nak istiqamah, halangan sebenar kita dua. Syaitan yang tak akan berhenti sangat istiqamah, halang kita sangat istiqamah supaya kita tak istiqamah. Yang kedua, nafsu. Dan dalam dua surah ini, siapa yang selalu beramal dengan dua surah ini, insya-Allah inilah usaha kita untuk istiqamah. Subhanallah. Baiklah. Nabi kata tidak ada surah yang lebih baik daripada dua surah ini.
Yang Nabi sebutkan Al-Mu'awwizatain membawa maksud dua surah perlindungan. Jadi Nabi minta kita mohonlah perlindungan daripada Allah dengan dua surah ini. Tapi kita sebut dua kul lah. Tapi kita selalu beramal dengan 3 kul. Tambah qul huwallah, betul kan? Ada orang tambah 4 kul, iaitu qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, memang dua surah ini digabungkan Al-Mu'awwizatain dalam hadis Nabi. Nabi sebut barang siapa yang beramal dengan dua surah ini, dia akan dilindungi daripada jin, syaitan dan juga manusia yang berniat jahat. Masya Allah. Sekiranya tak keberatan, boleh tak ada air kosong? Ya. Kalau ada ya. Saya tak boleh nak ceramah suara perlahan-perlahan. Jadi kuat juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillah. Okey, kita cuba baca surah An-Nas. Kadang tu confuse nak minum air. Betul, bolehlah minum kan? Bulan Ramadan hari tu kan orang tak ada angkat air. Bila bulan Syawal ni, jadi terikut lagi. Sebenarnya mungkin kita pun terlupa hari tu kalau ada ceramah apa memang orang tak angkat air lah bulan Ramadan kan. Haram angkat air. Okey, jadi mari kita sama-sama baca. Yang pertama, kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Tuhan, dengan pentadbir. Rabb membawa masuk pentadbir manusia. Allah yang mentadbir kita. Allah ya barik, yang maha mentadbir, yang maha mengatur, yang maha menguruskan. Seterusnya, kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Apa maksud malikin nas? Malik, raja, penguasa, pemilik manusia. Malik, raja manusia, pemilik manusia. Malikin nas, lagi ilahin nas, ilah, sembahan manusia. Ilah, la ilaha, tiada yang disembah illallah, melainkan Allah. Ada juga yang terjemahkan sebagai la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi ilah lebih tepat dengan maksud sembahan ataupun Tuhan yang disembah. Jadi malikin nas, ilahin nas. Seterusnya, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas. Apa maksud waswas? Kita belajar tafsir sikit. Min syarri, daripada kejahatan waswas. Waswas ni bisikan. Waswasil khannas. Al-khannas maksud apa? Al-khannas ada maksud yang tersembunyi, bisikan yang tersembunyi. Yang kedua antaranya maksudnya bisikan yang tenggelam timbul. Kita ni duk baca 3 kul, kita tak faham maksud 3 kul ni. Sebab itu Nabi ada bersabda, bacalah Al-Quran dan fahamilah maksudnya. Masya Allah. Sebab itu Al-Quran ini bukan dibaca saja tapi dirasa. Kalau dirasa, nak rasa mesti kena faham. Contoh kalau kita tengok cerita Korea kan, tak baca subtitle, boleh rasa tak? Tak tengok heroin menangis, kita pun pelik, kenapa dia nangis? Tengok hero ni, sebab kita tak faham. Kita tak boleh menghayati dan kita tak boleh rasa, kita tak boleh feel. Kita mesti nak baca subtitle supaya kita boleh faham. Tapi kenapa Al-Quran surah pendek yang kita baca sehari, yang kita hafal, kita tak boleh hafal maksud dia? Sebab itu bila kita hafal maksud, bila kita solat, kita akan baca dengan sangat perlahan. Sebab kita nak bawa sekali maksud. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nak bawa sertakan maksud. Sehingga kan kita rasa tenang, kita rasa khusyuk, kita tak perasan apa berlaku keliling. Bila solat, kalau kita faham maksud Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, tutuplah keaibanku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wahdini, berilah hidayah kepadaku, wahdini wa'afini wa'afa'ani, afiatlah kesihatanku dan ampunilah, maafkanlah aku.
Kalau masa kita baca Rabbighfirli tu, doa antara dua sujud tu memenuhi segala keperluan kita sebenarnya. Apa yang kita nak dalam hidup. Nak rezeki, dalam tu ada. Nak ditinggikan darjat, kedudukan di sisi manusia, di sisi Allah. Nak ditutup aib. Nak apa? Nak kesihatan. Nak kemaafan. Semua ada dalam Rabbighfirli warhamni. Tapi kita baca Rabbighfirli warhamni wajibuni. Mata melilau, nampak lipas jauh lagi dah nampak. Angkat takbir tu kan, Allahu Akbar. Allah, nampak ayam tak keluar siap-siap. Masalah boleh selesai dalam solat. Idea dalam meeting tadi tak keluar. Dalam solat datang 3 idea. Lepas keluar je, lepas siap semayang mesej. Ada idea. Masa solat datang, barang hilang jumpa waktu solat. Betul tak? Kenangan benda yang lupa tu, nombor plate kereta ke apa benda yang lupa boleh ingat dalam solat. Nak kata dahsyatnya kita ni lalai dalam solat. Sedangkan kalau kita tengok Imam Ghazali letak perkara pertama, kalau kita nak dapat khusyuk solat, kena memahami bacaan dalam solat. Kita solat berapa lama dah? 20 tahun, 30 tahun. Kita nak berapa tahun lagi? Bila dah mati terkejut dengan kematian sendiri. Ya Allah, dah mati. Barulah tahu, na'udzubillah, sebagaimana hadis Nabi sebut, betapa ramai orang yang solat tak dapat apa-apa, kosong, markah kosong, hanya dapat mengantuk dan penat sahaja. Kamil shaimin, betapa ramai orang berpuasa tak dapat apa-apa. Nabi kata, laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada puasanya. Pengampunan Allah tak dapat, pahala tak dapat, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Takut kan? Kita dah puasa 30 kali, 30 tahun, 40 tahun. Kita sangat takut bila esok dibangkitkan di padang mahsyar, bila dibentangkan pahala puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, tengok daripada awal tahun, daripada tahun pertama sampai umur 50, 60, kosong, na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Puasa memang kita settle pagi sampai petang betul, sah. Dari sudut rukun semua cukup, tak ada buat perkara membatalkan. Tetapi dari sudut Allah terima atau tidak, itu hak Allah. Sebab itu banyak hadis Nabi tentang puasa. Contohnya Nabi sebut apa? Saya ni jadi campur-campur ni kan, surah An-Nas tu tak habis lagi. Nanti kita sebut balik bab puasa ni. Sebab tajuk hari ni Ramadan yang berlalu dan bagaimana nak istiqamah. Subhanallah. Dan memang Allah buat kita 5 kali sehari melalui solat untuk kita istiqamah lah. Kalaulah solat itu bukan wajib, bukan dipaksa oleh Allah, pilihan saja, tak solat tak apa, agak-agak semayang tak kita? Tak solat. Tapi Allah wajib sampai peringkat sakit macam mana, tak boleh bergerak, mata je boleh bergerak, solat dengan mata. Mata tak boleh bergerak, solat dengan hati. Dia tak sama dengan puasa. Allah wajibkan 5 kali sehari supaya kita ni kekal di jalan istiqamah sampai mati, insya-Allah di jalan Allah. Memang Allah paksa sungguh-sungguh kita dalam bab solat. Subhanallah. Okey, kita baca tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 ayat pertama kita memuji Allah. Kita menyatakan kebesaran Allah. Kita declare Allah adalah pemilik kita. Seolahnya kita nak merendahkan diri kita, kita nak bagi tahu kita tak ada daya apa-apa ni. Kemudian baru minta pertolongan, perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas, bisikan. Syaitan ni tak pernah berhenti bisik. Waswasil khannas, yang tenggelam timbul. Para ulama kata bila bisikan ni timbul, bila bisikan ni tenggelam. Bisikan ni dia akan timbul, dia akan kuat bila iman kita lemah. Dan bisikan ni akan tenggelam bila iman kita kuat. Contoh dalam majlis ilmu sekarang, dalam kuliah. Masa kita rasa kuat, kita boleh dengar, fokus. Bila kita rasa dah tak kuat, kita dah mula rasa mengantuk, mungkin sebab pencerahan tak best. Ataupun kita dah mula rasa macam boring, kita pun buka telefon, kita pun tengok Insta, kita pun tengok Facebook. Ustazah ni macam nak fire sesiapa, tak ada ya. Saya belajar dalam majlis ilmu memang ada 3 golongan. Yang pertama dipanggil golongan yang barisan hadapan, hadis Nabi SAW. Bukan semestinya duduk depan, walaupun tempat dah penuh, walaupun duduk belakang. Ini golongan yang dimuliakan Allah di majlis Allah. Sebab itu para ulama kata majlis ilmu seperti ini dikira sebagai majlis Allah.
Sebab kita sedang menyebut tentang Allah. Kita baca ayat Al-Quran. Kita sedang ingat tentang hari kiamat dan sebagainya, balasan dan sebagainya. Jadi ini dikira sebagai taman syurga Allah dan juga majlis Allah. Jadi di majlis Allah, tuannya adalah Allah. Dan kalau kita tak jaga adab di majlis Allah, kita bukan tak beradab dengan guru ataupun penceramah, tapi kita tidak beradab dengan tuan majlis, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada 3 golongan. Saya baru dengar hari itu daripada Dr. Syuhada. Saya hadir kuliah dia dalam 3 hari lepas. Dia bacakan hadis tersebut. Hadis itu panjang, tapi kesimpulannya, yang pertama, yang dimuliakan Allah di majlis Allah. Maksudnya golongan yang di barisan hadapan, dia bagi tumpuan, dia jaga adab walaupun macam mana, walaupun dia tak faham apa yang ustaz tu cakap. Dia tetap juga memberi tumpuan. Golongan yang kedua, dia datang bukan semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Maksudnya ada sebab lain dia datang. Dia duduk celah-celah tingkap, celah-celah kipas, celah-celah pintu, contohlah kan. Kalau dekat masjid tu, kalau dia duduk balik tiang, dia memang cari pot untuk dia tidur, dan sebagainya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua, kalau nak tulis dalam bracket lah, bukan terus terang dalam bracket, maksudnya kurang adab ataupun tidak menghormati majlis Allah, Allah juga tidak memuliakannya. Tapi ada golongan yang ketiga, iaitu berpaling daripada majlis Allah. Yang mana dia tahu ada kuliah, ada ceramah, ada mengajar. Memang dia tak apalah, dia mencari 1000 alasan. Dan Allah menyebutkan dalam hadis ini, Nabi sebut, barang siapa yang berpaling daripada majlis Allah, Allah juga berpaling daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Allah tidak mahu memandang wajahnya. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang barakah ni Allah kumpulkan kita di sini, mungkin sebab terpaksa wallahualam, ataupun diwajibkan hadir dapat surat, ataupun tarikan kuatnya sebab ada jamuah Aidilfitri, wallahualam. Sebab kita dilantik jadi AJK takkan tak ada kan. Masa itu semuanya asbab saja. Hakikatnya Allah memang pilih kita. Alhamdulillah, Allah yang pilih kita. Allah yang qadir, yang muqtadir. Okey, baiklah. Jadi tadi tu kita sambung lagi surah An-Nas tu, tenggelam dan timbul. Kenapa saya sebutkan begitu tadi? Masa solat ada waktu kita ingat Allah, ada waktu kita khayal. Masa kita ingat Allah, kita tumpu sekejap, lepas tu khayal balik kan. Masa kita ingat, bisikan dia tu tenggelam. Sebab ketika itu iman kita mengalahkan bisikan syaitan. Tapi waktu kita kaya, dah mula fikir masalah, nak cari jalan penyelesaian, masa tu bisikan tu kuat. Sebab itu khannas ini bisikan tenggelam dan timbul. Sebab itu saya cakap dekat cikgu tu semalam, saya kata cikgu, masa cikgu boleh semayang dikata subuh je dia boleh solat. Itu pun kadang-kadang. Sebab apa? Bila dia semayang rakaat pertama, dia fikir serakaat je lagi. Tapi kalau 3 ataupun 4, dia dah mula menggigil, dah mula sakit daripada rakaat pertama, sebab rasa macam banyak lagi nak kena solat. Kata cikgu amal tak surah An-Nas, saya tanya. Dia kata saya amal ustazah, sebelum semayang saya qomat, saya buat itu, saya baca macam-macam, tapi saya tetap sakit. Saya kata jangan tak cukup baca surah An-Nas ini, setiap kali nak solat tak cukup. Sebab cikgu sakit macam ni, cikgu kena baca sebanyak mungkin surah An-Nas dengan surah Al-Falaq tu. Sebab saya tengok dia bukan saja-saja bukan buat-buat, dia menangis, menggigil badan, dia kata saya takut, saya tak semayang, memang dia sakit. Jadi saya kata macam mana pun selalu ulang surah An-Nas, bawa kereta surah An-Nas, ulang. Sebab cikgu kena berlawan dengan bisikan syaitan lebih kuat daripada bisikan hati. Kita ni kan ada bisikan nurani, kita ada bisikan iman, di sisi kita pun ada malaikat, kita ada kawan-kawan yang baik yang boleh bisik benda-benda yang baik. Tetapi sebab kita sedang kalah dengan Al-Khannas tadi, bisikan dia sangat kuat, bisikan dia sedang timbul. Jadi kita tak boleh nak tenggelamkan bisikan tu. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi, yang membisikkan pada dada manusia. Jadi syaitan ni, nafsu ni bukan bisik kat telinga. Kalau bisik kat telinga boleh tutup, tapi dia bisik direct kepada hati. Sebab itu hati kita ni banyak berkata-kata kan. Ni nampak macam diam, pada hati bercakap tu kan.
Kadang bercakap tudung, lepas tu tengok lengan baju ustazah tu luas, lepas tu ada kesan minyak tak tanggal, makan kan kena. Kadang orang perempuan kan tengok hati tu bercakap, bawa kereta ke apa ke dalam meeting tu kan, nampak macam tumpu tapi hati tu berkata-kata. Ya Allah, bisikan hati kadang tak berhenti, betul kan? Tak berhenti. Sampai satu ketika, ini dalam kitab Riyadhus Salihin, ada satu ketika sahabat Nabi datang menangis-nangis jumpa Rasulullah. Saya tak ingat berapa orang sahabat Nabi yang terdekat. Ya Rasulullah, perintah Allah yang kau bacakan, ada wahyu baru turun, saya tak ingat ayat mana. Tapi pada sahabat kata, ya Rasulullah, kami tidak mampu untuk melakukannya ya Rasulullah. Engkau menyuruh kami ya Rasulullah, engkau menyuruh kami, Allah perintahkan kami salat, kami lakukan. Allah perintah kami puasa, kami buat. Allah perintahkan jihad, jihad susah, tinggalkan anak isteri, nak berdepan dengan kematian, kami buat ya Rasul. Tetapi perintah Allah yang terbaru ini kami tak mampu ya Rasulullah. Tahu tak perintah apa? Turunnya ayat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap apa yang terlintas di hati kamu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya, mampu tak kita nak kontrol apa yang terlintas, yang berbisik di hati? Tak mampu, betul kan? Tak mampu. Tengok suami dalam hati tu lain. Tengok bos senyum, dalam hati tu marah, kadang maki. Contohlah kan. Semalam, Masya Allah, saya kan pelajar tingkatan 3, 4, 5. Saya buat surat luahan perasaan, luahan hati. Ramai pelajar yang buat pengakuan, dia selalu maki hamun mak ayah. Dia sebut perkataan yang hina lah, jijik pada mak ayah dalam hati. Dia kata macam mana, selalu maki hamun. Tapi semalam memang saya balik baca kertas tu, dalam 500 kertas luahan kenangan pahit, kenangan manis dan juga keburukan diri. Ramai buat pengakuan terlanjur berzina, ramai pengakuan yang kita rasa baca sangat sedih. Bila kenangan manis, antara kenangan manis, contohlah dia tuliskan, pergi berjalan tempat yang sangat simple, tapi itulah saat paling manis dalam hidup saya. Sebab mak ayah bergaduh je selalu, walaupun sekali je mak ayah baik, bawa pergi berjalan dekat saja. Dia sebut Johor ke Melaka macam tu. Tapi itulah kenangan yang paling manis dalam hidup saya. Sekarang mak ayah dah nak bercerai. Saya baca kisah-kisah pelajar ni, kita akan rasa macam, ya Allah, sedihnya anak-anak ni. Kita nampak, kita kata degil, buat perangai apa semua, yang kena dera, yang jadi sumbah mahram daripada kecil oleh ayah sendiri, oleh adik-beradik lelaki, macam-macam kes. Jadi tadi tu saya nak sebut apa ya? Ya, luahan hati, bisikan hati ni. Nak sebutnya, anak ni kata, saya selalu maki hamun dalam hati mak ayah saya benci apa, walaupun depan tak tunjuk. Lalu sahabat ni pun mengalami masalah yang sama. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kami tak sanggup, kami tak mampu untuk jaga bisikan hati. Tak boleh nak jaga, nak kontrol. Kalau Allah ambil kira semua, ya Allah, ya Rasulullah, kami tak mampu. Lalu Rasulullah pun sebutkan, adakah kamu nak menjadi sebagaimana Bani Israel yang mereka memilih untuk taat sesuatu dan tak mahu taat untuk sesuatu? Lalu sahabat pun kata, ati Allah wa ati Rasul, kami taat kepada Allah dan taat kepadamu. Sahabat balik dalam keadaan menangis sebab ketakutan. Sebab apa? Dosa zahir boleh jaga, tapi dosa batin, hati, sangkaan buruk pada orang, marah, kat luar senyum, dalam hati marah, semula mengumpat dalam hati. Masya Allah, itu sangat berat. Sampailah satu ketika saya baca ini dalam kitab Wasayal Iman, Wasiat Iman ni, dia punya guru, dia punya penulis buta umur 6 tahun, tapi dah hafaz Al-Quran. Subhanallah, penulis dia tulis banyak kitab, antaranya Wasiat Iman. Dia bawakan tentang tajuk ni, saya pun rasa lega, saya rasa tenang. Sebab apa? Setelah para sahabat menangis-nangis, merintih, berdoa, minta dengan Allah, lalu Allah pun menjawab, turun, Allahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku membebani kepada kamu, la yukallifullah, Allah tidak membebani, melainkan yang sanggup ditanggung, yang sanggup dibebankan, yang mampu ditanggung oleh manusia. Kemudian Nabi pun panggil para sahabat memberi khabar gembira.
Sebab sahabat ni kan menangis minta dengan Allah, tak mampu, ya Allah, merintih. Sampailah Allah sejukkan hati, Allah tidak membebankan, hanya sekadar kemampuan. Kemudian ada sabda Nabi yang Nabi sebut, sesungguhnya apa yang terlintas pada hati kamu tidak akan dicatat selagi mana engkau tidak menzahirkannya. Faham tak? Kita tak suka orang tu, tapi kalau mulut tak sebut, kita ada bersangka buruk tentang bos kita dengan kawan-kawan kita. Kita nampak ni, kita kata alah, tunjuk bagus lah tu. Tapi tak keluar dekat mulut, maka apa yang terlintas di hati belum dicatat dosa. Melainkan keluarlah dekat mulut kita dengan kawan. Tengoklah tu. Ataupun tak keluar dekat mulut, siku keluar. Macam tu. Apabila dizahirkan saja, barulah dicatat dosa. Jadi subhanallah, Nabi panggil para sahabat, bagi firman Allah yang turun disebabkan akhlak sahabat yang sangat fikir tentang dosa walaupun benda tu dalam hati. Kemudian Nabi pun bersabda, Allah tidak akan mencatat, belum dicatat pena, maksudnya dosa ke apa ke, apa yang terlintas di hatimu, melainkan sekiranya kamu telah menzahirkannya. Subhanallah. Jadi pasal bisikan hati ni, syaitan dia terus bisik direct pada hati. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan pada hati manusia. Sudurin nas. Lagi? Minal jinnati wan nas. Bisikan ni datang daripada jin. Jin apa? Jin kafir, iaitu syaitan lah. Dan juga bisikan daripada manusia. Masya Allah. Jadi dua-dua bisikan ni, kadang manusia bukan bisik yang baik-baik saja, betul kan? Okey, cuba kita baca Qul a'udzu birabbil falaq pula. Al-mu'awwizatain ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksud dia? Katakanlah, aku berlindung daripada Tuhan pentadbir. Al-falaq maksud apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku katakanlah aku berlindung. Ada jumpa ke, ada tengok ke? Daripada malam yang gelap gelita. Betul tak? Daripada kegelapan malam. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk. Sebab apa? Bila malam, memang kejahatan makhluk berleluasa. Keburukan berlaku pada waktu malam. Syaitan, iblis kuat, resonan dengan waktu maghrib tu. Infrared yang dikeluarkan pada waktu merah tu, alam kan keluar tenaga merah. Infrared pada waktu maghrib tu, sebab tu orang tua suruh duduk rumah, tutup pintu apa semua. Ia resonan dengan warna jin. Sebab merah itu api. Jadi kejahatan memang bermula pada waktu malam. Ilmu sihir ke apa kuat pada waktu malam. Buat kerja-kerja pasal sihir ke apa. Sebab Al-Falaq ni berkaitan dengan sihir, betul kan? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila dia telah gelap gelita. Lagi? Wa min Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan perempuan-perempuan sihir yang meniup pada alat sihir itulah, pada sumbu-sumbu, pada lilitan ke apa-apa alat untuk dibuat sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Kita kadang-kadang ada rasa iri hati pada adik-beradik, rasa iri hati pada kawan-kawan. Itu normal. Maksudnya normal bukan nak kata benda tu okey, it's not okay. Tapi rasa iri hati tu okey selagi mana tak tunjukkan sebelum kita cakap. Contoh, adik kita raya beli sofa baru. Jadi kita pun tengok, pergi rumah dia, oh sofa baru. Kalau ada rasa iri hati tu, kita pun lawan dia, kita pun cakap sebaliknya, alhamdulillah rezeki sofa baru, sedap sofa ni. Dalam hati tu ada rasa iri hati. Tapi kalau ayat lain keluar, contohnya, kenapa membazir ni, baik bersedekah. Sebenarnya bunyi ayat tu macam baik kan, macam bagus. Tapi sebenarnya ayat keluar daripada perasaan hati, ada iri hati tu, ada kedengkian. Lepas tu mulalah dikaitkan membazirkan sahabat syaitan. Oh, lagi kasar. Contohlah,
Ada orang beli kereta baru, ada orang buat itu, buat ni, macam-macam lah contohlah. Jadi kedengkian ni memang ada dalam hati kita. Tapi bagaimana kita nak tenggelamkan rasa tu, nak lawannya, kena keluarkan perkataan yang sebenarnya perkataan tu bukannya perkataan lain kita nak sebut, tapi kita lawan dengan memuji. Sebab itu ulama kata, cara untuk kamu menghilangkan rasa dengki pada saudara kamu, kamu pergi ucap tahniah perkara yang kamu tidak suka dia dapat. Tahniah, naik pangkat. Jangan pula belakang, kuat mengipas tu. Contoh ya. Tapi walaupun dalam hati tak ikhlas nak sebut tu, tapi itu cara nak lawan. Ucap juga tahniah walaupun kita tak suka. Kalau tak mampu nak ucap tahniah, auliasmut, diam itu lebih baik. Jadi kedengkian ini dia buruk apabila melakukan kedengkian. Sebab itu wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan hasidin iza hasad, penghasad, pendengki, apabila dia melakukan kedengkian. Bila dah start kedengkian, kadang-kadang sanggup siasat. Ui, kawan jiran kita sebelah beli kereta baru lah. Lepas tu seorang lagi kata, tak apa aku siasat esok. Aku rasa kereta dia yang lama tu tak habis bayar lagi. Maksudnya cakap tu kan, suami dia kan cikgu je, gaji cikgu berapa je. Baiklah macam kita ni, lebih baik jangan hutang banyak. Sedap pula cakap orang tu kan. Pada orang tu mungkin dah habis bayar kereta lama dia kan. Agak-agak suami dia tu umur berapa, 10 tahun berapa je. Hui, saya lebih baik jangan tangguh hutang lah, puji diri sini. Seorang kawan ni pun pergi esok, Assalamualaikum, kereta baru, wah cantiknya. Nampak macam puji kan. Rezeki nak raya. Ni kereta lama ni dah habis bayar ke? Kan minah bawang contohlah kan. Ini iza hasad, apabila dia mula melakukan kedengkian. Sampai para ulama kata dia mula buat, maksudnya susulan, buat siasatan nak memuaskan rasa dengki tu. Yang tu pula jawab lurus, belum lagi, belum habis lagi. Jawab lurus, padahalnya belum habis tu 2 bulan je lagi nak habis. Tapi tak adalah cerita detail. Oh tak habis lagi. Dia pun puas hati tu dapat jawapan tu. Balik, jumpa balik and again. Kan aku dah cakap belum habis lagi yang lama, tambah hutang baru. Hari tu dengar ceramah ustaz kata hutang ni belenggu leher, macam-macam lah. Dia subhanallah, na'udzubillah. Benda tu nampak macam biasa je, perbualan biasa. Tetapi Nabi sebut dalam satu hadisnya, sesungguhnya hasad dengki ni, hasad ni, dia akan memakan amal soleh kebaikan seperti kayu api yang dibakar dengan api. Api membakar kayu api. Kayu api nama pun untuk dibakar. Api bila bakar kayu api laju tak? Lajulah. Masya Allah. Jadi apabila seseorang melakukan kedengkian, sifat dengki yang dilakukan, yang disusuli, yang dituruti itu untuk memuaskan rasa dengki itu, dia akan membakar amal-amal soleh. Wallahu alam, takut dia bakar pahala puasa, pahala solat dan sebagainya. Jadi insya-Allah tip pertamanya hari ini, bagaimana nak istiqamah dengan amal soleh, beramallah dengan 2 surah ini. 2 surah Al-Mu'awwizatain. Kalau kita tengok hadis daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata setiap kali Rasulullah nak tidur, sebelum Rasulullah tidur, amalan Rasulullah adalah Rasulullah akan mendekatkan kedua tangan. Maksudnya tangan didekatkan macam ni lah kan, macam doa. Maksud Rasulullah merapatkan kedua tangan, kemudian Rasulullah akan membaca 3 surah ini, 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bi rabbin nas. Rasulullah baca 3 kul, kemudian Rasulullah akan menyapu daripada atas sampailah kepada ke kaki. Maksudnya itu adalah sunnah Nabi, itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca tentang bagaimana Rasulullah buat amalan ini dalam tafsir Ibnu Katsir dalam bab 3 surah ni. Nak kata Rasulullah, kita tahu dia adalah hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Kita tahu Rasulullah sudah tentu dipelihara dan dijaga Allah dengan sangat teliti. Tetapi Rasulullah menunjukkan kepada kita contoh
Rasulullah juga buat istiqamah sebelum tidur, mesti buat benda tu. Mesti buat amalan tu. Kita ni yang banyak maksiat ni, yang kurang ibadah ni, yang banyak leka ni, kita ni bukan makan sikit, sikit-sikit makan. Kita ni bukan rehat sikit, sikit-sikit nak rehat. Kita ni bukan cakap sikit, sikit-sikit bercakap. Yang sepatutnya semua tu tadi tu adalah makanan nafsu. Nafsu suka 4 perkara. Nafsu suka 4 perkara. Cakap banyak, makan banyak, rehat banyak, harta banyak. Yang ni yang selalu kita bagi makan kepada nafsu. Sebab itu nafsu bertenaga, nafsu kuat, selalu kalahkan kita. Kita terbalik dengan orang soleh. Orang soleh sangat sikit rehat sebab banyak ibadah. Orang soleh sangat sikit tidur, sangat sikit makan sebab bila makan banyak mengantuk. Baca Quran mengantuk. Memang betul kan kita? Baca satu muka surat, Allahu Akbar, ya Allah, Engkau lah maha mengetahui kelemahan hamba-Mu. Oh, macam tu kan. Ya Allah, kenapa mengantuk, gangguan jin ni? Ada yang kata macam tu. Ustazah, kenapa bila baca Quran je saya mengantuk? Gangguan jin ke? Tak ada tu, memang kita lah tu. Sebab apa kau nak tahu gangguan jin ke tak? Cuba tukar tengok telefon. Tiba boleh buka telefon, tengok Lazada, hilang pula ngantuk. Tak, itu memang nafsu kita. Kita bagi nafsu makanan, khasiat, vitamin semua kita bagi kat dia. Jadi kuat. Akhirnya iman kita jadi lemah. Subhanallah. Jadi Nabi sendiri istiqamah sebelum tidur, mesti buat amalan tu. Untuk memohon, menunjukkan bagaimana amalan Nabi untuk kita sebenarnya Nabi buat. Supaya kita ikut apa yang Nabi buat. Untuk Nabi sudah tentu Nabi Muhammad sangat dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca tafsir Ibn Katsir dalam bab surah ini lagi, ini juga yang dibaca diamalkan oleh Rasul ketika Rasulullah terkena sihir. Inilah surah yang Rasulullah baca, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, iaitu kita mohon perlindungan daripada kejahatan jin, manusia dan orang-orang yang berhasad dengki. Subhanallah. Sebab itu ada kata ustazah, sebab itu bila semayang saya baca 2 surah ni. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. 2 surah ni je saya ulang. Sama tak dengan kita? Macam sama kan? Masya-Allah. Lepas tu qul huwallah, inna ataina. Kan? Tapi selepas kita tahu khasiat kelebihan surah ini, kalau selama ini kita baca sebab apa? Kita baca sebab ia mudah, dia ringan, dan kita memang hafal. Walaupun kita semayang tanpa fikir, tanpa dengan khayal pun kita boleh habis keluar Allah tu. Keluar Allah wahad Allah samad lam yalid walam. Kepala fikir lain sebab mudah sangat keluar Allah tu. Kalau sama ni kita baca sebab mudah, sebab ringan, selepas ini kita kena baca sebab kita rasa cinta kepada surah ni. Alang-alang kita baca memang kita suka sebab ia mudah bagi kita. Tambahkan kecintaan kepada 2 surah ini sebab kita tahu khasiat dan kelebihan 2 surah ini. Kita beramal dengannya untuk kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Qul huwallah ni ada kisah, ada cerita dia. Pun dalam tafsir Ibn Katsir juga saya baca. Seorang sahabat pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini, seorang lelaki ni, sahabat ni, bila dia jadi imam, dia akan baca, dia tak akan tinggal surah Qul huwallah. Sama pula dengan kita kan? Tapi sahabat Nabi ni, dia baca macam ni. Dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah yang lain, surah panjang ke, kemudian dia tutup dengan Qul huwallah. Ataupun dibaca Al-Fatihah, dibaca Qul huwallah dulu dan dia tutup dengan surah yang lain. Sampailah sahabat ni, dia kata, dia tanyalah sahabat Nabi ni, kenapa kamu soalannya tak cukup dengan Qul huwallah, kamu perlu tambah surah lain? Ataupun bila kamu baca surah lain, soalannya tak cukup surah tu, kamu kena baca Qul huwallah. Lalu sahabat Nabi ni kata, sekiranya kamu tidak redha dengan aku sebagai imam kamu, disebabkan aku tidak boleh meninggalkan Qul huwallah, aku sanggup tidak jadi imam, aku takkan sanggup meninggalkan surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Lalu kawan ni pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, cerita-cerita. Rasul tanya, Rasul kata, tanyakan kepada lelaki tersebut, si fulan tersebut, kenapa dia melakukan hal demikian. Kawan ni pun tanya. Maksudnya zaman Rasul pun ada juga gosip-gosip ni kan. Bukan gosip mengadu-ngadu, ada rasa macam tak kena, merujuk Rasulullah.
Kemudian bila ditanya, jawapan lelaki itu, kerana aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas, aku tidak mampu untuk meninggalkannya. Subhanallah. Lalu Rasulullah bila dengar jawapan, turunlah wahyu daripada Allah. Lalu Rasulullah pun menyebut, sebab apa hadis Nabi juga wahyu Allah ya. Nabi pun terus sebut, sampaikanlah kepadanya, disebabkan cintanya kepada surah Al-Ikhlas, Allah juga mencintainya. Masya Allah. Dan ada hadis yang sahih, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah bina istana di syurga. 10 kali. Kita baca 10 kali surah Al-Ikhlas, mudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang 10 kali setiap hari, istiqamah buat. Allah janjikan setiap kali kita baca 10 kali surah Qul huwallah, akan dibinakan istana di syurga Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu kita nampak amalan ni macam mudah, ringan, tapi kita tengok mungkin hari ni kita buat, esok dah tak buat. Sebab kita berlawan dengan makhluk yang sangat istiqamah yang kita sebut tadi tu, syaitan dan juga nafsu kita. Masya Allah. Jadi Qul huwallah ni, kenapa nama dia surah Al-Ikhlas? Ada perkataan ikhlas tak dalam surah Qul huwallah? Tak ada satu perkataan pun. Sebab itu kebanyakan surah kita tengok, kenapa nama dia, surah tersebut, ada perkataan itu disebut dalam surah. Dan cuba bayangkan, surah yang pendek tapi diberi nama surah yang sangat hebat. Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Suci, bersih. Suci, bersih hanya semata-mata kerana Allah saja. Dan hanya manusia yang ikhlas saja, syaitan tak boleh ganggu. Kan Nabi kata sesungguhnya syaitan lebih takut kepada orang yang tidur itu berbanding orang yang sedang melakukan solat. Kalau kita tengok orang yang tidur tu, masa ni dekat masjid, orang yang tengah solat tu lah kita tengok orang sedang buat ibadah. Tapi rupanya orang yang sedang tidur itu, dia adalah orang yang ikhlas. Bukan maksudnya ikhlas tidur ya. Kita kalau tidur memang ikhlas je. Kan? Maksudnya dia adalah orang mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas. Walaupun dia tidur, syaitan takut. Kita ni salat, Allahu Akbar, tak tahulah sejauh mana keikhlasan kita. Kita takut syaitan tak heran pun dengan salat kita. Kalau Sayyidina Umar tu, Masya Allah, Sayyidina Umar ni kalau dia berjalan, syaitan tengok, syaitan cari jalan lain. Nampak Sayyidina Umar cari jalan lain, tak nak bertembung. Kita pula mungkin syaitan tengok, oh tu geng tu, kawan tu, teman setia anda. Sebab kita tak kenal tipu daya syaitan. Kita kata kita nak jauh pada syaitan, tapi kita tak tahu bisikan syaitan apa. Kita rasa itu bisikan-bisikan yang baik. Rupanya tipu daya syaitan. Nak sebut surah Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas, subhanallah. Kalau kita beramal dengan 3 kul, kita melatih diri kita ikhlas. Dalam setiap ayat surah Al-Ikhlas, setiap ayatnya cerita tentang Allah. Hebatnya surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok surah lain, yang pendek ataupun yang panjang, walaupun Inna A'taina sekalipun, cerita bukan menyentuh hal zat Allah, tapi Qul huwallah, 4 ayat semua zat Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, satu, esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apa-apa pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab itu orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, ulang sampai 10 kali. Kita bukan kata mudahnya nak dapat istana Allah. Tetapi bila dia beramal setiap hari 10 kali, setiap kali baca 10 kali, akhirnya dia jadi orang ikhlas. Orang yang ikhlas akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut kalau kita sebut amalan yang ringan tapi ganjarannya besar. Dia kata kalau macam tu, walaupun tak jaga aurat, walaupun tak solat, baca je surah Ikhlas 10 kali, ada istana kat syurga. Sebab kita tak boleh fahami dari segi zahir hadis tu saja. Daripada kita beramal surah Ikhlas itu, akhirnya kita ikhlas taat semua perintah Allah. Kita mula memakai pakaian yang Allah redha. Kita mula meninggalkan segala larangan Allah. Bila kita mula hati yang ikhlas kerana Allah, kita datang kerja pun dengan hati yang kuat, hati yang tabah walaupun ada ujian. Sebab hati dah ikhlas kerana Allah. Bos tak puji, tak naik pangkat, orang tak mention kita, tak apa, kita dah ada hati yang ikhlas. Setiap hari ulang surah Ikhlas, setiap kali ulang 10 kali.
Akhirnya kita dah tak terkesan dengan pujian manusia. Kita tak terkesan dengan makian atau penghinaan manusia. Sebab kita memiliki surah Al-Ikhlas, kita memiliki ikhlasan, hasil tarbiyah istiqamah kita baca surah Al-Ikhlas. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tips tu nampak macam ringan, tapi ia berat sebenarnya nak buat. Nak beramal dengan 3 kul. Sebelum tidur beramallah sebanyak mungkin untuk dibaca, dan beramal dengan surah Al-Ikhlas. Syaitan tak boleh ganggu orang-orang yang ikhlas. Syaitan boleh ganggu orang yang kuat ibadah. Syaitan boleh ganggu orang yang kuat puasa, kuat baca Quran, semua boleh ganggu. Tapi orang yang ikhlas semata-mata dibuat kerana Allah. Sebab keikhlasan akan diuji, betul kan? Buat kerana selama ni rasa buat kerana Allah. Tiba suami buat perangai. Contoh ya, Ustazah, saya tak redha 30 tahun saya keluarkan duit saya. Saya kan pun cara dulu, selalu isteri-isteri yang baik, yang salihah, subhanallah. Ustazah 30 tahun gaji saya tak pernah berkira. Saya buat itu, saya buat ni, semuanya Ustazah. Tapi hari ini Ustazah, dia buat perangai sekian-sekian, saya tak redha apa yang saya dah bagi. Barulah saya kata, puan, ikhlas itu sangat mahal. 30 tahun puan buat selama ni berbakti pada suami apa? Sebab masa tu bahagia, betul kan? Rupanya marilah kita muhasabah, rupanya sama ni kita buat kerana suami, bukan kerana Allah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tak kuat Ustazah, apa yang suami buat hari ni teruk sangat. Saya kata, puan, baik puan sebut, ya Allah, aku redha dengan apa yang telah aku lakukan selama ni, terimalah sebagai satu ibadah. Tapi aku tak redha dengan apa yang dia buat hari ni. Jangan sampai nak padamkan semua kebaikan yang kita buat selama ni. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kita ikhlas didik anak, jaga anak, besarkan anak kerana Allah. Rupanya ada waktu ketika anak menyakiti hati kita, kita ungkit balik semua. Bahawa kita sedar sama ni kita buat kerana anak. Sama ni kita kerja okey, efisien. Ada 1 tahun je bos tak mention kita, bos tak pandang kita, kita mula rasa tak seronok kerja. Baru kita faham sama ni kita kerja sebab bos rupanya. Sebab itu ikhlas ni sangatlah mahal. Walaupun saat kita diuji dengan manusia yang kita buat itu, kita tetap redha, kita tetap boleh terima, kita tetap bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey. Sebenarnya masa kita tinggal lebih kurang 10 minit saja lagi. Betul tak? Pukul 11 kan? Lebih kurang 10 minit. Betul tak jam ni? 10.48. Betul kan? 10 minit. Ada nak tanya soalan ke? InsyaAllah ikhlas semua kan? Nanti nak makan lagi ikhlas. Yang tu tak susah payah nak ikhlas. InsyaAllah. Okey, saya nak share apa lagi tip untuk istiqamah. Masya-Allah. Untuk kita istiqamah, kita tak mampu nak istiqamah kuantiti dan kualiti ibadah sama seperti Ramadan. Betul atau tidak? Ramadan itu kita boleh baca Quran dalam kuantiti yang banyak. Kualiti pun dah rasa lain. Kita dah tak mampu nak solat banyak-banyak pada waktu malam, yang kita sebut qiyamul lail. Qiyamul lail menghidupkan malam bermula maghrib sampai subuh. Maksudnya bulan Ramadan tu kita qiyamul lail, start maghrib, solat sunat, baca Quran, solat isyak, tarawih, semua tu qiyamul lail semua tu. Bukan tahajud saja qiyamul lail. Sebab kita ni kita selalu guna amalan ni nak qiyamul lail, kita faham bangun tahajud. Tahajud adalah salah satu ibadah qiyamul lail. Dan tahajud sangat tinggilah nilainya di sisi Allah, sangat tinggi, ibadah yang sangat tinggi. Tapi kalau kita tak mampu sekarang nak bangun tahajud, kurang-kurangnya kita dah jaga kualiti solat maghrib kita, jaga buat solat sunat, baca Quran, itu dah menghidupkan malam. Itu awal malam kan? 1/3 malam, 2/3 malam tengah-tengah, 3/3 malam hujung kan? InsyaAllah. Okey, jadi kita tak mampu nak jumlah yang sama seperti Ramadan nak istiqamah. Hari-hari raya pertama tu pun dah susah, dah ada orang tak baca Quran walaupun satu muka surat, sibuk hari raya pertama. Solat pun dah mulai lambat. Aktiviti membawa, mengunyit, menghalia pun dah start balik. Ipar-ipar kan, ada ipar pemalas balik sekali. Menantu yang pemalas pergajih dah tu, gelak kuat sikit tu kan. Sebenarnya bukan nak ngumpat sangat, terngumpat. Benda boleh ngumpat, kenapa tak ngumpat? Macam tu kan. Aduhlah, ujian, cabaran. Jadi bulan Ramadan kita boleh jaga lidah. Masuk je 1 Syawal susah nak istiqamah dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita dapat istiqamah? Istiqamah ni disebutkan
adalah amalan yang berterusan. Hadis Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang sikit tapi berterusan. Maksudnya kalau kuantiti tak boleh sama bulan Ramadan, tapi teruskan semua amal soleh, kebaikan. Kalau bulan Ramadan boleh baca 1 juzuk sehari, ujung-ujung nak bikin 30 juzuk tu, dia boleh 3 juzuk sehari tu. Kejar, tak buat benda lain, kejar pulun sebab nak kejar 30 juzuk contoh. Jadi kalau kita tak mampu nak baca kuantiti yang banyak, tapi kita kena istiqamah, wajib baca Al-Quran setiap hari. Kalau siapa mampu istiqamah baca Al-Quran setiap hari, setiap kali lepas solat 2 muka surat, contoh kan, 2 muka surat. Kalau kita boleh baca Al-Quran 2 muka surat setiap kali lepas solat, jadi satu hari kita boleh habis berapa juzuk? Kalau 2 muka surat, maksudnya setengah juzuk, betul kan? 2 hari boleh 1 juzuk, betul tak? Jadi selama 2 bulan habis khatam 30 juzuk. Nampak tak? Tapi kalau boleh baca 2 helai, maksud 4 muka surat setiap kali lepas solat fardu. Lepas subuh 2 helai, lepas zuhur 2 helai, 2 helai 4 muka surat. Sebulan khatam 30 juzuk. Nampak tak? Tak berat pun sebenarnya. Nampak tak berat, tapi berat. Susah nak buat. Setiap bulan khatam 30 juzuk. Masya Allah. Ingat tak pada tahun 2015 ke 2016 ke 2017, tak kisahlah tahun bila, ada seorang pensyarah Yusin yang meninggal ketika baca Quran. Ada pensyarah wanita, dia doktor saya rasa, doktor PhD, pensyarah Yusin. Orangnya biasa macam kita lah, orang biasa kita ni kan. Orang biasa je, kalau tengok Facebook dia, gambar dia, penampilan biasa saja. Tapi lepas kematian, lepas dia meninggal, baru tersingkap amalan istiqamah dia yang sangat luar biasa. Kan dia ditemui oleh suaminya dalam di atas sejadah pada subuh. Seingat saya subuh pagi Jumaat, sebelum subuh, waktu tahajud, maksudnya waktu qiyamul-lail lah, waktu tahajud. Dalam keadaan dia peluk, seolahnya dia sedang baca Quran, sebab dia macam terlungkup dengan Al-Quran yang terbuka. Bayangkan dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat, dalam keadaan baca Quran. Subhanallah. Setelah kematiannya yang dijumpai dalam begitu indah, suami ni bercerita apa amalan isterinya. Walaupun nampak dia macam biasa saja, tapi rupanya dia sangat istiqamah dengan Al-Quran. Suami cerita isteri ni dah hafal semua surah-surah lazim. Surah lazim kita apa dia? Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu surah lazim. Tapi yang dimaksudkan oleh suami surah Al-Mulk, Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Al-Insan, surah-surah yang disebutkan surah ada keutamaan, isteri dah hafal. Walaupun bukan hafizah, bukan pengajar Islam, dia bidang IT ke apa, saya tak ingat. Subhanallah, saya tengok suara-suara dia hafal, Masya Allah, hebatnya. Suami tahulah tentang rutin isteri dia. Dan dikata isteri dia memang akan bangun sejam awal, masuk setiap hari untuk baca Al-Quran, sejam ke 2 jam sebelum subuh, solat-solat dan juga baca Al-Quran. Maksudnya sebelum subuh dah habis dah 1 juzuk ke 2 juzuk Al-Quran. Jadi setiap bulan mesti khatam Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Hebat sangat istiqamah isterinya. Dia kata sekarang isteri dia sedang menghafal surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa juzuk? Hampir 3 juzuk ya surah Al-Baqarah. Jauh sangat kita dengan dia. Jadi kalau kita tak mampu nak istiqamah seperti dia, takkanlah kita lemah sangat nak istiqamah dengan Qul huwallah 10 kali tadi. 3 qul sebelum tidur. Masalah kita kadang nak baca 3 qul, baru baca Qul huwallah dah lelap. Lemahnya iman kita. Lemah sangat, nafsu kita sangat kuat, syaitan sangat kuat. Kita kata musuh kita syaitan, rupanya kita jadikan dia teman setia kita. Sebab apa? Terbukti bila tengok telefon tak ngantuk. Betul kan? Ya Allah. Jadi benda-benda ni lah yang perlu kita istiqamah beramal supaya kita mampu jadi macam pensyarah tadi. Dia dah lepasi dah bisikan syaitan tu, syaitan dah kalah dah dengan dia. Sebab apa? Dia ada amalan yang istiqamah. Masya Allah. Akhirnya hadis Nabi kan Nabi sebut,
Seseorang itu akan mati dengan apa yang dia cintai. Dia sangat mencintai baca Quran, akhirnya dia mati dengan Al-Quran. Jadi persoalan kita, kita mencintai apa dalam hidup kita? Nak tahu apa yang kita cinta, apa rutin yang paling banyak kita buat? Kita bimbang kalau kita sangat suka tengok drama, mati tengah tengok drama. Kita takut kita sangat suka shopping, mati on the way ataupun kat shopping complex. Kita sangat suka dengan Facebook, ngadak Facebook. Update tak update, duk baca yang orang kan. Takut mati pegang telefon, na'udzubillah. Nabi kata, seseorang itu akan mati, akan meninggal dengan apa yang dicintai waktu hidupnya. Jadi insya-Allah carilah amalan yang mana amalan itu walaupun nampak ringan, tetapi yang sangat dicintai Allah, walaupun dia sikit, walaupun dia nampak ringan, tapi kita istiqamah. Ada orang mampu istiqamah dengan selawat. Setiap hari mesti selawat 500 kali sehari. Dia bagikan 100 setiap kali lepas solat. Tafadhal, silakan berpeganglah dengan tali selawat. Ada orang mampu istiqamah dengan istighfar 1000 kali sehari. Setiap kali lepas solat 200 kali. 100 kali istighfar, astaghfirullah, 10 minit je. Ada orang dia mudah nak istiqamah dengan amalan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis Nabi kan? Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat ringan pada lidah, Nabi kata, tapi ia berat pada timbangan amal soleh besok. Neraca timbangan jadi pemberat, dan ia sangat dicintai oleh Allah. Nabi sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah dan kebesaran bagi Allah. Subhanallah. Nabi kata, siapa yang beramal dengan zikir ni, ia akan mendapat cintanya Allah, bukan cintanya manusia. Hebat. Jadi ada orang dia beramal dengan tu. Sebab ada orang kata, ustazah banyak sangat lah amalan. Jumpa ustaz ni bagi zikir ni, jumpa akhirnya saya tak beramal dengan satu pun tak. Kan dengan ceramah ustazah ni dapat pula zikir ni, kan main salin. Kan ni, akhirnya yang tu tinggal dapat yang baru pula. Pergi ceramah baru, semangat yang baru pula. Oh, yang ni lagi besar ni. Sebenarnya hadis Nabi SAW kata, beramallah kamu dengan yang mudah bagimu. Jadi kita ni ada zikir yang serasi dengan kita. Kita mesti ada zikir yang kita pegang, yang kita tak tinggal. Zikir lain kita baca juga, kita amal juga. Jangan sampai peringkat tak ada satu pun. Nak semua tak ada satu yang istiqamah. Ada orang istiqamah dengan duha, Masya Allah. Tak pernah tinggal solat duha. Ada istiqamah dengan solat sunat sebelum subuh. Tak tinggal solat sunat sebelum subuh. Macam mana pun mesti buat. Sakit ke, kelang kabut ke, penat ke, apa ke, tetap tak buat. InsyaAllah amalan yang kita istiqamah itulah kita mati dengan amalan tersebut. Dan insyaAllah amalan itulah akan jadi saksi bagi kita, akan jadi peguam bela kita, sebab kita sentiasa melakukannya dalam apa jua keadaan, insyaAllah. Jadi sebagai penutupnya, untuk kita istiqamah lagi, kena selalu hadir majlis ilmu. Yang tu memang tak boleh lagi. Perasan tak kita sejam setengah, mungkin ada di kalangan kita rasa lama, ada rasa macam sekejap. Lepas tu bila kita hadir majlis ilmu, kita sedang bagi makanan rohani, kita rasa tenang sekejap. Bukan tak ada masalah, muka semua ada masalah. Manusia ni memang makhluk penyelesai masalah. Lepas satu masalah, satu masalah. Semua manusia ada masalah. Tapi bila kita hadir majlis ilmu, kita rasa tenang, relax sekejap. Masalah is masalah. Tapi seolahnya masalah tu dah settle. Sebab hati kita sebenarnya, bila datang ujian, hati kita sempit. Sebab tu rasa masalah tu besar. Tapi bila kita beri makan rohani, hati kita sedang besar, lapang, dada kita sedang lapang, masalah akan mengecil. Tapi kalau masalah kecil, hati kita sempit, masalah jadi besar. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih, saya sayang jemaah sekalian, para muslimat sekalian kerana Allah Subhanahu wa taala. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.